Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita bersama lagi dalam episod yang ke-62 dalam topik pada bulan ini. Temanya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pada minggu lepas Dr. Har berikan sedikit definisi dan pengenalan umum mengenai proses pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau kita boleh recap sikit, kita menelusuri tentang bagaimana manusia ini belajar dalam konteks ciptaan Allah menciptakan otak kita tu. Maka apabila kita mempunyai perasaan dengan sistem limbik ataupun yang berasal daripada otak tengah kita ketika embryology lagi. So otak ini adalah otak yang boleh merasa dan apabila dia boleh merasa tu dia ada memory. Kita ada data-data yang kita kumpulkan tentang apakah rangsangan yang membuatkan kita rasa selesa, seronok, gembira, dan apa pula rangsangan yang menyebabkan kita rasa sakit, takut, dan juga kita rasa rasa perit begitu. Jadi itu semua kita simpan dalam memori kita dan akhirnya kita mempunyai satu keupayaan iaitu belajar. Maknanya kita boleh ingat dan kita boleh melatih diri kita lah. Maknanya benda yang kita suka tu kita boleh pastikan kita berusaha untuk dapatkan lebih banyak daripadanya dalam masa dan juga tempoh yang lebih lama, dan juga untuk kesakitan ataupun kepayahan, keperitan tu kita nak kalau boleh kita tak rasalah sakit sangat, dan kalau boleh sekejap aja. Ini semua adalah keupayaan yang kita mendorong kita untuk belajar, dan disebabkan kita Allah bekalkan pula dengan otak manusia yang dipanggil sebagai the thinking brain, maknanya otak yang berfikir itu. Dan di situlah letaknya keupayaan kita untuk menganalisa, membuat keputusan, menentukan pilihan kita, dan juga menimbang tara, dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka di situlah manusia mempunyai keupayaan belajar, dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi kita semakin lama semakin berkembang dengan teknologi yang ada. Maknanya kalau tidak ada keupayaan itu, kita masih mungkin tinggal di dalam gua dengan tidak mampu untuk menggunakan sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Jadi dengan itu juga akal yang Allah jadikan ini adalah merupakan satu anugerah yang membolehkan kita mencapai tahap ahsani taqwim, mencapai tahap yang paling baik, paling tinggi, lebih mulia daripada malaikat, kerana dengan keupayaan kita membuat pilihan di samping kita manusia yang lemah ini dengan segala keterbatasan, tapi kita mampu untuk mengatasi semua itu melalui kaedah yang dijanakan daripada akal kita itu. Kita tahu bahawa kalau misalnya untuk survive ataupun survival kita dalam abad yang ke-21 ni ada 4 C yang tekan. Pertama adalah untuk critical thinking, mampu berfikir secara kritis, secara tidak hanya menerima bulat-bulat saja, dan dengan itu kita melihat di mana lagi agaknya keupayaan kita untuk berfikir dengan lebih baik. Dan C yang kedua adalah komunikasi. Yang ini saya ada sebutkan juga, yang ini tentang abad kompetensi abad ke-21 4C tu. Saya rasa pada bulan Disember tahun 2021 volume Dr. Har membincangkan tentang 4C ni. Jadi kita kena mampu berkomunikasi khususnya tentang apa yang ada dalam fikiran kita, kemudian kita berkolaborasi, kita tidak lagi bersaing, tidak compete, dan
apabila ketiga C ni bertindan, maka dia menghasilkan kreativiti ataupun keupayaan kita berinovasi menyelesaikan masalah kita. Jadi inilah keupayaan yang kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal yang kita yang diberikan kepada kita, dan salah satu daripada ciri yang paling utama adalah keupayaan dia untuk belajar. Tapi kali ini kita bercakap tentang bukan hanya belajar untuk lulus peksa, belajar untuk mungkin dapatkan markah yang dikehendaki, tapi ini adalah belajar sepanjang hayat. Dan kalau dari sudut definisinya, belajar sepanjang hayat ni adalah keupayaan kita untuk memastikan kita belajar secara sendiri. Yang ini adalah yang kita usahakan sendiri, yang mana lebih kepada memberi fokus pembangunkan diri, dan walaupun mungkin tidak ada definisi yang standard dan piawai mengenainya, ini adalah boleh kita nyatakan sebagai proses pembelajaran yang berlaku di luar daripada konteks formal ataupun yang luar daripada institusi yang formal seperti universiti, sekolah dan juga mungkin bengkel-bengkel latihan dan walau bagaimanapun kita ada ciri-ciri di situ yang membolehkan sesuatu proses itu dinamakan sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat ataupun triple L lifelong learning. Pertama, dia mestilah secara sukarela, tiada paksaan, dia dicetuskan oleh motivasi dalaman kita sendiri, yang kita sendiri yang mulakan, tidaklah pula dipaksa atau tidaklah pula mungkin kita diberikan satu tekanan supaya kita belajar juga kan ini semuanya secara sukarela dan mengikut dimulakan oleh usaha kita sendiri. Selalunya kos yang terbabit tidaklah besar ataupun kadang-kadang boleh didapati secara percuma juga kan. Ianya selalunya informal walaupun mungkin juga boleh dijadikan satu kursus yang akan mendapat credential ataupun sijil juga di akhirnya dan selalunya kita DIY do it ourselves, do it yourself. Kita boleh belajar sendiri dan sebenarnya dia adalah bergantung untuk melihat diri kita sendiri menjadi lebih baik Jadi itulah lifelong learning. Untuk hari ini kita nak melihat dalam episod seterusnya ni mengapa kita perlu belajar sepanjang hayat. Jadi kita melihat the why dulu, dan kerana inilah yang penting untuk kita menentukan how bagaimana kita nak belajar sepanjang hayat, dan seterusnya kita menjadikan pembelajaran sepanjang hayat itu sebagai salah satu daripada budaya hidup kita, dia menjadi DNA kita sendiri dan kita tidak berhenti belajar. Itu yang sangat kita harapkan. Sebab apabila kita mempunyai rasa bahawa kita sudah belajar semualah, tak ada apa lagi dah yang kita tak tahu, saat itulah sebenarnya kita akan merudum sebabnya tanggapan tersebut selalunya merupakan kerangka fikir yang tertutup, jumud, statik, dan dia tidak maju, dia tidak akan mampu untuk melakukan pembaruan dan perubahan yang lebih baik. Jadi oleh sebab tu Dr. nak share satu kata-kata hikmah ni. Minta maaf Dr. tak tahu siapa yang mengatakan ni, tapi mungkin boleh kita renungkan. Dia kata sekiranya kita ni tidak nak belajar, tak ada keinginan, tak ada nafsu, tak ada orang kata keazaman nak belajar, tak ada siapa boleh tolong kita. Dengan izin if you are not willing to learn, no one can help you. Kalau kita memang tak nak, tak ada siapa yang boleh nak bantu kita. Tapi kalau kita berazam untuk belajar, kita meletakkan keazaman dan komitmen, kesungguhan yang tinggi untuk belajar, no one can stop you. Tak ada siapa pula yang boleh menghalang kita. Jadi if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Jadi oleh sebab itu yang dinamakan pembelajaran sepanjang hayat itu dia datang dari dalam, motivasi itu datang dari dalam. Kenapa agaknya dia berminat dengan sesuatu bidang yang dia nak pelajari itu semuanya macam-macam motivasi di belakangnya tu. Mungkin ia merupakan satu yang dia nak belajar daripada dulu, tapi mungkin disebabkan oleh situasi, keadaan, dia mengambil bidang lain, tapi dia tidak pernah lupa tentang bidang yang diminatinya. Jadi apabila dia dah mungkin sudah sampai satu tahap yang membanggakan, yang sudah stabil bagi kerjaya, khususnya yang membawa kepada pendapatan kita setiap bulan itu, dia bolehlah
sekarang ini memberikan tumpuan kepada pembelajaran sepanjang hayat, ya, melakukan sesuatu yang dia gemar, yang dia suka. Mungkin ilmunya tak banyak tapi di situlah dia belajar, ya, dan ini selalunya diperolehinya secara tidak rasmi di luar daripada bidang yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dia, ya, contohnya. Jadi itu sebenarnya maknanya keinginan untuk belajar itu sentiasa membuat-buat di dalam hati, dan berlakulah satu proses yang dimulakan daripada diri sendiri, ya. Dan kenapa kita perlu belajar sepanjang hayat ni? Ya, kenapa penting untuk seseorang itu menjadi lifelong learner, ya? Banyak sebabnya. Satu, kita tahu ya dalam abad ke-21 ni kita memang sangat kompetitif, ya. Banyak daripada pengetahuan kita yang mungkin pada abad ke-20 itu sekarang sudah tidak relevan lagi, ya. Dan tentu sekali teknologi itu juga semakin canggih, maka kita hari ini kena melihat keupayaan kita untuk survive, ya, ataupun hidup di dalam abad ke-21 ini sangat banyak bergantung kepada keupayaan kita untuk terus belajar, ya. Alvin Toffler, ya, dia pernah mengatakan, dia kata, ya, the illiterate of the 21st century, dengan izin, ya, will not be those who cannot read and write. Ya, maknanya orang yang dikatakan buta huruf dalam abad yang ke-21 ni, ya, ini kalau kata dulu kan, ya, adalah mereka yang tak boleh menulis, tak boleh membaca atau tak boleh menulis, ya. Dan oleh sebab itu orang yang begitu tentu sekali terhalang daripada, ya, proses menuntut ilmu, ya, yang mana ilmu itu boleh diperolehi daripada buku, ditulis, ya, dan dijadikan satu artikel untuk dibaca oleh orang lain pula. Itu adalah, ya, satu kemahiran yang sangat penting, ya, bagi abad ke-20, ya, untuk menjadikan kita orang yang berilmu, orang yang, ya, berpeluang untuk mempunyai kehidupan jauh lebih baik, begitu, ya. Tapi kalau ikut Alvin Toffler, orang yang buta huruf dalam abad ke-21 ini bukan lagi mereka yang tidak pandai membaca dan menulis, ya, ataupun mengira gitu, tetapi adalah mereka yang dikatakan sebagai cannot learn, yang tak mampu nak belajar, ya, cannot unlearn, yang tak boleh pula merungkai apa yang dia dah belajar sebelum ni, and relearn, iaitu belajar semula. Ya, jadi tidak ada tiga ini, itulah dia orang yang jauh ketinggalan dalam abad yang ke-21 ni, ya. Iaitu siapa dia? Mereka yang tidak boleh dan tidak mampu nak belajar lagi. Dia kata, saya tak nak lagi dah belajar, cukup lah yang ni ha. Ya, sedangkan otak kita sebenarnya mempunyai kapasiti dan juga, ya, keupayaan untuk belajar, ya, sangat-sangat tinggi kapasiti tersebut. Tapi disebabkan kita mungkin, ya, kita kata ya, sikap kita dan sebagainya, kita tak nak belajar, ya, itu satu. Tercicillah orang ini, ataupun mereka yang dia tak nak, ya, merungkai apa yang dia dah belajar sebelum ni, walaupun telah nyata apa yang belajar, ya, 20 tahun, 30 tahun tersebut sudah tidak relevan. In fact tak betul pun dah, ya, sebab dah ada mungkin bukti-bukti lain. Kalau kita masih lagi berdegil, ya, tidak mahu melepaskan ilmu kita ni, maka kita akan jadi, ya, di mana-mana kita pergi pun lah, kita akan jadi tidak relevan, ya, malahan mungkin dah jadi macam pupus lah kita ni, ya. Dan satu lagi, kita mungkin, ya, kita selepas kita unlearn, maknanya kita dah tak boleh pakai ilmu ni, maka keupayaan kita adalah untuk belajar semula. Ya, yang ini sangat penting, ya. Dan kita tahu juga, ya, kenapa Rasulullah SAW, ya, sangat menekankan tentang ilmu ini, ya, kerana di situlah kita akan dapat, ya, mencari ilmu, mengenal Tuhan, ya, mengenal diri kita sendiri, dan ia menjadikan kita lebih baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang mengatakan, ya, ni mesti ramai yang juga pernah dengar, ya, apa yang Rasulullah SAW katakan ini, siapa yang mengikuti satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Ya, jadi apa yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW ini betapa besarnya, ya, ataupun bertingginya kedudukan menuntut ilmu ini. Ya, jadi tentu sekali itu menjadi motivasi, ya, untuk kita untuk terus mencari ilmu di mana juga dia berada. Lagi jauh tu agaknya lagi baik, ya, sebab mudah-mudahan lagi bila kita lagi sukar nak mendapatkan satu ilmu tu, maka mudah-mudahan itulah nanti yang mana Allah akan memberikan rahmahnya kepada kita dan memudahkan kita pula jalan untuk ke syurga, ya. Ada satu lagi yang dinyatakan oleh Mahatma Gandhi, ya, dia kata dengan izin, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Ini mungkin kita ada juga yang mendengarkan, ya, kalau kita tengah pegang satu biji benih, ya, dan tiba-tiba kiamat,
terus tanam juga ya, ataupun seolah kita ya hidup selama-lamanya kan. Yang ini apa yang dinyatakan oleh Mahatma Gandhi ya. Kalau saya baca artikel tu dia memang menulis tentang ini, dia kata live as if you are to die tomorrow. Maknanya hidup ni macam ni lah, semuanya kita nak buatlah benda baik sebab esok nak mati dah. Tapi dia kata learn as if you were to live forever ya. Kita mestilah tak jemu belajar kerana kita kena anggap seolah kita ni akan hidup selamanya, dan ya dengan banyak teknologi dan juga pembaharuan yang ada, kalau kita tidak mampu belajar, kita tidak gairah belajar, maka kita akan ya tercicir dan tertinggal lah ya. Di satu cara berfikir yang pada saya sangat penting ya. Live as if you were to die tomorrow tu macam kena sebut segala peluang yang ada, but learn as if you were to live forever. So dengan itu kita lebih sabar untuk belajar ini bagi tempoh yang panjang ya. Baik, apa dia kepentingan pembelajaran sepanjang hayat ini? Adalah untuk kita berjaya di dalam dunia yang terlalu cepat beredar ini, dan juga ya terlalu cepat dia punya proses penambahbaikan itu. Maka orang yang akan survive ya, atau yang mampu untuk hidup dengan jayanya dalam keadaan begini adalah mereka yang memang mempunyai keupayaan, keinginan, kesungguhan untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ya. Yang ini kan maksud dia kita bukan kena belajar semua ya. Ini juga kata yang saya baca dalam artikel yang tu, dia kata you need to learn the things that most people won't learn so that you will do the things most people won't do and achieve the things most people won't achieve. So di sini ni sebenarnya satu lagi ya, bukan hanya kita nak belajar benda-benda biasa yang semua orang juga belajar, ataupun kebanyakan dalam masyarakat kita ilmu yang mencukupi tentang ini ya. Itu memang dah kena belajar dah, tetapi kita memang kena ada satu keupayaan ekstra ya. Kita melihat lebih jauh itu, dan kita akan belajar benda yang memang orang tak nak dengar lagi agaknya. So inilah dia Blue Ocean Strategy ya. Kita sentiasa melihat benda yang tak ramai orang ya, orang pun bukannya tahu sangat lagi. So dekat situ tu, itulah dia benda yang kita kena belajar. Dia kata ya, we need to learn the things that most people won't learn. Jadi mungkinlah ya ilmu-ilmu yang agak sukar, abstrak itu kan, ramai orang yang mungkin tak naklah belajar yang ni. Itulah dia perkara yang kita mesti belajar ya, supaya lepas tu apa yang kita belajar itu akhirnya dapat dijemakan dalam bentuk usaha ya. Dan usaha ni tentulah ya, sedangkan bahannya juga tidak diperolehi oleh orang ramai maka hasilnya juga luar biasa, mungkin tak sekerap yang sering orang lihat, dan tentu sekali ia berkeupayaan untuk mencapai satu tahap pencapaian yang lebih tinggi. So you need to learn the things that most people won't learn ya. So you will do the things most people won't do dan akhirnya you will achieve things that most people won't achieve. Itu sangat hebat tu. Dr. nyatakan secara umum ya, apa dia faedah bagi seseorang yang mempunyai ya amalan pembelajaran sepanjang hayat ni ya. Pertama, dia punya kerangka fikir sentiasa ya nak tahu ya. Dia menanamkan satu tradisi ilmu yang mana nak tahu je. Kalau benda dia rasa mungkin seolah-olah tak jelas, dia akan bertanya ya, sebab dia sangat curious ya, dari sudut kerangka fikirnya. Dan yang ini akan menyebabkan kita sentiasa relevan dan ya berjalan sederap dengan ya dunia yang sangat laju dianya berubah ya. Manfaat yang kedua tentang lifelong learning ini adalah dengan kita membangunkan pengetahuan baru, pengetahuan dan ya dengan juga kemahiran baru. Ini sebenarnya menjadikan kita punya nilai ya, dalam organisasi, dalam tempat kerja semakin baik ya. Sebabnya kita dapat menyelesaikan banyak masalah dengan menggunakan ya kemahiran baru ini. Dia mungkin bukan barulah, tetapi kita lihatnya dalam perspektif yang lebih luas, maka itu akan menyebabkan kita ya mempunyai kemahiran yang jauh lebih baik ya daripada orang lain. Kemudian keutamaan ataupun manfaat untuk pembelajaran sepanjang hayat adalah dia membuka kerangka fikir kita ya, dan juga menokok tambahkan kebijaksanaan kita. Ya, jadi bila kita membaca, kita tak perlu melalui pengalaman itu sendiri. Kita mungkin membaca daripada pengalaman orang lain, dan
Dan sebagai manusia kita sangat menghargai pengkisahan dan penceritaan. Jadi kalau yang menceritakan kepada kita itu terus memberikan segala yang baik-baik saja contohnya tentu sekali itulah yang akan menambahkan kebijakan kita, tapi untuk satu sudut saja. Tapi yang kita nak bila ada lifelong learning ni, kita mempunyai satu riset perasaan untuk menerima semua kepelbagaian yang kita ada tu, kerana itu menjadikan kita lita'arafu menjadikan kita lebih suka nak berkenalan, membuka kerangka fikir kita tidaklah terlalu jumud dan meningkatkan kita punya kebijaksanaan ataupun hikmah. Saya sekarang ni macam contoh saya mungkin ke Bali agak lama juga dah, mungkin 10 tahun yang lepas lah dan saya ingat ketika itu saya difahamkan bahawa rupanya orang Bali ni dia ada nama-nama yang khas mengikut urutan kelahiran kita macam kita lah Along, Angah mungkin Acik, Atih begitu. Yang kecil tu Busu kita katakan, tapi kita mungkin sebut saja, tetapi untuk orang Bali dia letakkan dia dalam dia punya pengenalan Jadi kalau anak pertama tu adalah Wayan ataupun Putu jadi kalau misalnya nama saya ni, saya anak sulung, so jadi saya adalah Wayan Harlina begitu kemudian yang kedua itu iaitu Made. Made ni atau Nengah dekat tengah-tengah tu jadi Pak Ngah lah jadi dan seterusnya saya yang ketiga adalah Komang, dan yang keempat kalau kita anak yang keempat tu yang paling musuh dipanggil Katut jadi ini adalah ilmu yang juga satu yang kita perolehi, dan apabila kita kita kongsikan itu dapatan ini dengan orang lain gitu, dia akan menambahkan satu satu kemahiran dan ilmu baru yang akan menakjubkan juga ataupun kalau katalah kita bagi tahu pula kepada orang tempatan di Bali itu bahawa kita tahu tentang ini, itu menunjukkan kita sentiasa peka tentang sesuatu dan kita simpan maklumat itu dan kita gunakan balik untuk menjalinkan hubungan. Dan inilah sebenarnya apabila kita nak belajar sebab ada ramai orang juga yang mungkin pergi melancong tapi dia tak berapa minat nak tahu tentang budaya, tentang mengapa satu tempat itu begitu atau diberikan nama begitu jadi bila dia tidak begitu minat untuk belajar jadi akhirnya pengetahuannya sangat sedikit walaupun dia mungkin dah pergi jauh daripada tempat kampung halaman dia jadi dia akan membebaskan kita punya kerangka fikir kita lebih luas pengalaman tu yang kata bila luas jauh berjalan luas pengalaman tu, dan dia akan meningkatkan kebijaksanaan kita. Apa lagi kepentingan belajar sepanjang hayat ini ataupun lifelong learning ni, antaranya dia akan menambah baik keupayaan ingatan kita. Yang ini juga maknanya kita bukan hanya perhati saja tapi kita simpan dengan dia punya tarikhnya, dengan kita kena ingat banyak yang kita kena ingat, maka dia sebenarnya menjadikan otak kita ini lebih baik dari sudut ingatannya, dan juga tadi increasekan self esteem kita bila orang berilmu ni dia nampak tahu apa yang dia nak buat dia boleh berinteraksi dengan orang dengan ilmu yang ada. So ini meningkatkan harga diri kita, self esteem kita, self worth, dan juga yang ini mungkin antara yang banyak-banyak ni yang mungkin manfaat yang sangat dikejar, iaitu kita boleh mempunyai peluang yang lebih baik untuk pekerjaan yang lebih baik. Kerana kita sekarang ini kalau kita tengok semuanya akan melihat sejauh mana kita suka untuk belajar semula ataupun meningkatkan pengetahuan kita. Jadi kalau kita ada orang yang mungkin tak apalah saya ni cukup lah, yang tu yang kita rasakan dia tidak berapa produktif lah bagi kita punya organisasi atau industri kita Jadi itu secara umum tapi Dr. Han nak cerita juga bahawa sebenarnya kalau dilihat semua top achievers yang ada di dalam dunia atau dalam masyarakat kita, kalau kita lihat mereka semua adalah penuntut sepanjang hayat. They are lifelong learners. Mereka sangat dahagakan ilmu walaupun mereka sendiri sebenarnya sudah banyak ilmu kerana dia menyedari bahawa dia mungkin baik yang berilmu dalam satu konteks tapi sangat jahil dalam konteks yang lain begitu
Jadi yang ini kan all the top achievers I know, yang ni Dennis Waitley ni dia kata they are all lifelong learners. Okay. Dan ada satu lagi yang dinyatakan oleh Peter Drucker. Peter Drucker ni dia seperti maha guru lah di dalam konteks human resource dan seterusnya. Dia kata the only skill that will be important in the 21st century, maknanya kemahiran yang satu-satu kemahiran yang akan jadi sangat penting untuk abad ke-21 ini adalah kemahiran untuk belajar kemahiran baru. So nak belajar new skill semua dia kena ada skill dia sendiri. So itulah yang paling penting sekali apabila kita ada ni, kita tidak segan bertanya, kita mengambil masa untuk mempelajari tentang sesuatu dan juga kita tunjukkan kemahiran kita tu dengan ahlinya dan kita dapatkan maklum balas. Yang itu tu sebenarnya yang sangat penting untuk abad ke-21 ini. Kalaulah misalnya kita ni mungkin ada skill-skill lain lah tapi tidak mempunyai kemahiran untuk belajar kemahiran baru ni, sebenarnya ini yang akan menjadikan kita pupus dan tidak akan diingati pun kerana kita tidak menambah nilai kepada melalui kemahiran kita tu. Kita ni ada tiga lah sebenarnya. Kalau kita lihat harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang apa? Nama yang baik atau nama yang buruk, apa-apa pun kita tinggalkan. Tapi ada juga antara manusia yang mungkin dia macam disconnected sikit. Dia ada pun orang tak perasan. Dia duduk saja tak memberikan sebarang input. Dan bila dia tak ada pun tak ada orang cari. So itu menunjukkan mungkin orang ni tidak mampu untuk berdaya saing hingga kan akhirnya dia menjadi pupus dan obsolete, dilupakan. Oleh sebab tu kalau kita tengok kita satu lagi tadi kena learn, unlearn dan relearn. Dalam konteks kemahiran pula yang sangat memerlukan kepada proses pembelajaran sepanjang hayat. Ini satu lagi buzzword yang selalu kita dengar kan, new skill, reskill, upskill. Kita perlu dapatkan kemahiran baru. Yang ini maknanya selama ni kita memang dengan bidang A, tapi kali ni kita ambil kemahiran dalam bidang B contohnya ataupun kita masih lagi dalam bidang yang sama tetapi ada banyak kemahiran-kemahiran baru yang mesti kita pelajari untuk kita jadi lebih relevan dalam usaha kita ni. Ataupun yang dinamakan sebagai upskill. Upskill ni sebenarnya dia membantu dalam konteks kemahiran kita itu dipertingkatkan. Upskill supaya ia akan menambah baik prestasi kerja seseorang itu di dalam kerja mereka sekarang di tempat yang mereka ada sekarang ni. Jadi katalah bila kita kata saya nak upskillkan saya punya staff, maknanya saya tengok mereka berada di dalam tanggungjawab dan juga unit-unit mereka tertentu tu. Tapi dalam situ dah ada banyak kemahiran-kemahiran baru, maka orang yang ada di dalam unit tu mesti mempelajarinya, maka kita upkan lagi skill ni. Mungkin contoh yang paling senang masa saya jadi doktor dulu, kita tak banyak menggunakan minimally invasive surgery ni ataupun pembedahan yang menggunakan cara yang tidak invasif. Taklah macam buka operation tu, buka betul-betul dada tu, nampak jantung tu berdua-dua tu. Jadi sebab lagi besar kita punya bukaan tu, maka lebih banyaklah komplikasi yang boleh berlaku. Jadi boleh tak kita buat ni dengan cara mungkin masukkan saja kita punya scope dan dengan apa yang boleh dibuat oleh tangan kita tu boleh juga dibuat oleh secara yang inilah dia perlukan kemahiran. Dan kemahiran ini adalah kemahiran baru untuk pakar bedah yang nak survive sekarang. So itu kita panggil upskilling. Dia masih lagi buat operation, dia masih lagi buat pembedahan yang sama kepada organ yang sama. Cuma sekarang ada kemahiran baru yang perlukan dia meningkatkan lagi kemahiran dia dalam itu tu upskilling. Selalunya bezanya nanti dengan reskilling ni, upskilling ni dia masih lagi melakukan kerja yang sama, mungkin di tempat yang sama, tetapi dengan kemahiran yang lebih lagi. Ada satu lagi dia panggil sebagai reskilling. Dan reskilling ni adalah hanya boleh berlaku tadilah kalau kita mempunyai proses pembelajaran sepanjang hayat. Reskilling ni pula adalah orang yang mungkin daripada satu unit ini kita berikan dia skill yang baru dan akhirnya dia boleh membuat
adjustment ataupun membuat penyesuaian hingga kan apa yang dia buat sekarang ini dah tak hanya itu saja, dia sudah boleh mungkin melakukannya task yang lain ya, yang dulu mungkin pada jabatan yang lain kan, tapi sekarang ni masuk kat jabatan dia dan tak perlu mungkin ambil pekerja yang baru, ya kita hanya perlu tambahkan ya kemahiran-kemahiran yang lain supaya dia boleh memainkan satu peranan yang lain, bukan peranan yang dululah. Ya, so di situ mungkin ada perubahan dari sudut jawatan, kerjaya, tempat kerja ya, kerana di situ berlakunya reskilling. Ada satu lagi cross skill. Yes, cross skilling ni adalah di dalam kerjaya, dalam apa yang dia selalu buat ni, sekarang ni sudah ada keperluan untuk dia pergi ke unit yang lain, tapi bukanlah makna dia keluar daripada unit tu. Jadi yang sini sudah ada cross skilling ya, dan di sini sudah tidak lagi lah ya kita ni kerja saya je ni, orang lain tak boleh buat ataupun kalau kerja orang lain saya tak boleh buat. Jadi ni juga bila adanya upskilling, cross skilling, reskilling ni, kita punya ya pekerja kita atau kita punya keupayaan melakukan sesuatu tu sudah bercambah. Ya, maknanya kita mungkin tak perlu ambil pekerja yang baru, kita hanya perlukan latih saja. Ya, siapa yang ada itu dengan syarat ya kita sudah membudayakan, ya, memang sudah suka dan cintakan pembelajaran sepanjang hayat ya. Jadi itu satu yang sangat penting apabila kita bercakap tentang ya kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Dan kalau kita lihat apabila kita telah mampu untuk upskill atau reskill atau cross skill tadi tu, maka akan berlakulah ini dari sudut kerjaya, berlakulah kenaikan pangkat, ya, career progression. Ya, kemudian bertambahlah juga dari sudut ya kepuasan kita bekerja itu ya, dan juga kepuasan kita sebagai seorang yang di dalam profession kita tu. Kita tidaklah asyik ya rasa macam tak seronok aja kerja ni kan, ya rasa macam nak cari je tempat lain ya. Tetapi sebenarnya kita telah menambah nilai ke dalam diri kita ya apabila kita menjadi orang yang belajar sepanjang hayat, dan itu sesuatu yang dicari oleh kita punya majikan ya, daripada dia kena mungkin ya menggajikan orang lain tapi kita kata tak apa bos, saya boleh buat yang tu ya. Macam mana awak tahu? Oh, saya belajar juga ya, so saya belajar sendiri, saya ada motivasi sendiri, saya beli buku, saya ya belilah semua alat-alat untuk latihan tersebut. Jadi itulah dia, maka akan berlakulah satu kenaikan pangkat ya, kerana kita telah nambah nilai dan juga kita rasa puas. Kemudian kita tahu ilmu kita juga bertambah. Ya, ini sangat kan, kita kalau adanya penambahan ilmu tu kita rasa lebih empowered ya. Kita mempunyai keupayaan untuk bertindak dengan lincah dan tangkas, serta mempunyai keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ini perlu ni, sebabnya di dalam sekarang ini kita ada artificial intelligence, kita ada kecerdasan buatan. Mereka mungkin buat kerja-kerja yang dulunya kita terpaksa buat, sekarang ni kita kena buat benda lain pula yang mungkin lebih kepada ya nilaian kemanusiaan yang tak ada kepada dalam ya robot tu contoh dia kan. Seterusnya kita memang ya bila kita upskillkan diri kita ataupun kita belajar lagi, itu kita sebenarnya keluar daripada zon selesa kita. Dan kita akan masuk balik kepada zon ketakutan ni, kita tak tahu apa kita tak tahu ya. Kemudian kita rasa sekarang kita tahu apa kita tak tahu, maka nanti kita belajar dan akhirnya kita sampai kepada tahap di mana kita tahu apa yang sepatutnya kita tahu, dan ketika ini kita kena mengambil tanggungjawab untuk menjadi sumber ya yang penting di dalam organisasi kita, atau sedang kita kena pegang yang kedudukan yang paling atas lah dalam konteks administration ataupun pentadbiran, kerana kita telah ya mempunyai keupayaan untuk belajar dan keluar daripada zon selesa kita. Dan yang seterusnya kita akan sentiasa terus-terusan relevan. Ya, kita tidak tadi tiba-tiba kita tak boleh pakai dia ni sebab dia tak ada kemahiran yang baru, maka dia ni ya boleh pupus macam tu saja ya. Seterusnya tentu sekali apabila kita belajar, kita akan dapat sesuatu yang baru, mesti punyalah. Ya, so kita sentiasa ya menemui ya dan juga discover ya benda-benda yang baru yang sebenarnya mungkin kita tak tahu, dia mungkin ada dah dekat situ, tapi kita sebab tak ada pengetahuan, maka kita tidak menghargainya ya. Jadi discovering new thing ni pada saya sangat-sangat mengujakan ya, dan itulah juga yang membuatkan kita mungkin tak jemu untuk belajar sepanjang hayat ya. Dan satu lagi, of course, bila kita semua begini,
kita akan meningkatkan produktiviti. So itu sebenarnya yang sangat diperlukan dalam konteks hari ini. Kita tak boleh lambat lagi dah ya untuk membudayakan atau meletakkan pembelajaran sepanjang hayat itu sentiasa hidup dalam hati kita hingga kita boleh mencari peluang dan ruang untuk boleh tahu je ini adalah ilmu baru yang saya perlu belajar dan of course yang penting taklah untuk kita membuatkan organisasi tentang ilmu kita tu tak bolehlah juga cecah merebah berjadi sikit biar tu sikit kita kena belajar sampai habis kalau boleh yang setakat termampu untuk tahap kita oleh sebab tu kalau kita tengok saya nak recap sikit, upskilling adalah proses di mana kita belajar kemahiran-kemahiran baru untuk menjadi lebih baik dalam kedudukan ataupun jawatan kita sekarang. Tapi reskilling adalah proses belajar juga skill yang baru tetapi sebenarnya untuk mungkin berubah kepada tanggungjawab yang lain so kita reskillkan dan di sini ni sebenarnya selalunya tanggungjawab kita atau tugasan kita tu jauh lebih lagi dia punya tahap dia kerana kita sebenarnya telah menunjukkan keupayaan kita untuk belajar sepanjang hayat jadi oleh sebab tu kalau kita lihat secara kesimpulannya kenapa yang kita kena sentiasa belajar tanpa berhenti ni, pertama dia adalah untuk diri kita sendiri seronok sangat bila kita tahu lebih mungkin daripada orang lain yang kurang buat observation contohnya atau kurang memerhatikan peluang pun makin banyak terbuka maknanya kalau dulu agaknya kita hanya tanggungjawab yang ini sajalah atau tugasan ni yang kita tahu tapi bila kita telah belajar lifelong learning termasuklah maksudnya belajar bahasa yang baru ataupun kita mungkin selama tak sempat atau tak pernah tahu macam nak melukis kali kita boleh melukis so banyaklah pula peluangnya untuk kita berinteraksi dan juga mengadakan jalinan dan ini dia satu lagi ni adalah otak kita akan sentiasa fokus dan ingatan tadi tu ingatan dan juga kita mungkin dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang akhirnya melemahkan otak kita dan seterusnya mungkin menyebabkan kita jadi pelupa ataupun yang mana itu dikaitkan juga dengan bila usia kita makin meningkat tetapi nak bagi tahu ni bahawa otak yang itu dia bukannya tak boleh nak buat sel-sel yang baru otak kita adalah organ yang punya sel-sel yang paling banyak setiap kali kita belajar dia akan buat satu synapse jadi sama juga bila Dr. bercakap ni tentu ramai juga yang mungkin mendengar ataupun memikirkan tentang saranan Dr. Har contohnya supaya kita sentiasa mengambil berat tentang pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau boleh Dr. Har rangkumkan sangat perlulah kalau kita nak bergerak ke hadapan kita mesti mengambil satu sikap belajar sepanjang hayat tanpa berhenti. Maknanya kita betul-betul menghargainya, kita ambil semua peluang yang ada, keluar daripada zon selesa kita dan di situlah sebenarnya faktor kemajuan dan ketamadunan manusia. Iaitu dia mula mengambil risiko, dia mula belajar mana yang baik, mana yang tak baik. Dia gunakan kaedah yang pertama hari ini, dia nampak macam ada kekurangan, dia pertambah baikkan supaya dia dapat pula kaedah yang seterusnya dan akhirnya menyelesaikan masalah yang ada. Wallahu a'lam saya rasa sebenarnya sangat teruja bila berbincang tentang tajuk pembelajaran sepanjang hayat InsyaAllah pada episod 63 minggu depan kita akan melihat bagaimana kita nak mempertingkatkan kemahiran ini dah kita tahu tadi kan apa kepentingan dia dan Dr. Har akan merujuk kepada satu buku yang Dr. Har rasa sangat penting untuk kita ni dia meta skill 5 talents for the robotic age yang ditulis oleh Martin Numier so dia meletakkan di sini bahawa untuk kita terus relevan sedangkan tugasan-tugasan yang manual itu banyaknya sudah diambil oleh kita punya teknologi bukan itu saja dia pun sekarang ni dah pandai belajar juga dia ada machine learning ada deep learning dan mungkin tak lama lagi dia pun ada emosi pula nanti kan jadi mungkin setakat ni belum lagi jadi oleh sebab itu Martin Numier ni dia kata kita kena pergi sekarang ni beyond the meta skill jadi tadi kita dah cakap tentang upskill, reskill cross skilling so sekarang ni Dr. nak perkenalkan kepada meta skill meta tu maknanya dia beyond kan apa yang ada di
lepas daripada tu ya, bukan hanya itu saja. Jadi ini antara ya yang akan kita bincangkan untuk episod yang akan datang. Maka bagaimana agaknya, apakah dia 5 skill ni? Sebenarnya skill ni yang selalulah ya kita deria kita ni ya, dan apa yang dimaksudkan adalah macam mana nak sekarang ni menggunakan deria-deria yang kita ada, yang Allah berikan ni, untuk pastikan kita mampu ya berdaya saing untuk abad yang seterusnya ni ya. Jadi yang pertama adalah merasa, feeling. Ya, dan untuk ini dia kata kita punya kemahiran merasa kena sekarang ni sampai membawa kepada empathy dan juga intuition ya. Maknanya kita ada perasaan we feel for you, we feel with you tu, dan juga intuition ya, kita kena tengok juga apa kalau ikutkan ni adalah sistem one ya dalam membuat keputusan ya, yang lebih heuristik sebenarnya ya, non sistematik, tapi dia sangat perlu bergantung juga kepada emosi. Skill yang kedua adalah seeing, melihat. Ya, sekarang ni bila kita melihat, kita memberikan satu input kepada otak kita bagaimana cara kita melihat dan memikirkan tentang apa yang kita lihat ya. Yang seterusnya adalah making ya. Iaitu sekarang ni kita kena make decision, make new plan, new design ya, dan juga kita kena testkan benda tu. Yang paling Dr. suka yang keempat ni dia kata learning. So learning tu juga adalah kena go beyond just the skill of learning, dan yang paling Dr. rasa tu je adalah bila ya salah satu daripada 5 skill itu adalah dreaming ya, iaitu kemahiran kita ya, keupayaan kita untuk bermimpi. Dan kali ini kita menggunakan kaedah applied imagination atau visualization sebagai satu kaedah yang sangat penting dalam kita ya belajar menyelesaikan masalah kita. Dan ialah ya kita fikirkan bagaimana agaknya kalau kita letakkan kaedah ini untuk penyelesaian tu macam mana agaknya. So di situ I kena ada imagination ya. So Dr. harap itu memberikan jemputan ya kepada semua untuk bersama dengan Dr. Har dalam Follow Me Dr. Har episod yang ke-63 ya, bagaimana untuk belajar sepanjang hayat. Di situ dulu ya, kalau ada apa-apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah itu ya semuanya adalah disebabkan oleh kelemahan Dr. Har sendiri. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmah, TV